أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم. Sambung muqaddimah mari lagi. Telah menerangkan tentang masalah zihar dan soal anak angkat. Lalu ditegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak dihormati dan dikasihi serta dipatuhi perintahnya oleh orang-orang yang beriman lebih daripada diri dan kemauan mereka sendiri. Jadi setelah daripada telah menerangkan tentang masalah zihar. Zihar ni iaitulah seorang suami untuk lelaki dia tasbih si isteri dia dengan muhrim dia. Dengan mak dia ke, dengan kakak dia ke, asal dia mak dia lah. Maka ni satu benda yang dilarang oleh syarak lah. Ada hukum yang sakut paut dengan zihar ni. Seperti dia kata mung serupa dengan mak. Mung sekarang serupa dengan mak aku dah. Tak boleh kata lah. Dia panggil zihar. Zihar ni ada duk guna masa jahiliyah. Siapa masa Islam ni tubik satu hukum dilarang. Kalau siapa buat lah tu kena bayar kifarat. Kena merdeka saya, kena puasa, kena bayar beras we makan gapo, ada cara dia. Ya ni gapo masuk sakut paut dalam nikah kahwin lah zihar ni. Tapi umur kita ni tak ada guna, tak ada berlaku sebelah mana. Tak ada berlaku lah mudah kata gitu. Kerana amalan ni ataupun perbuatan ni duk guna oleh orang Arab sebelum pada Islam
Lepas tu mari dalam Islamnya ada hukum yang sakut paut dengan dia. Dalam bab fiqh lah ni, bab nikah kahwin, bab keluarga. Dan soal anak angkat. Nah, dalam surah ni juga nak kecek berkenaan dengan anak angkat, anak pharaoh. Bagaimana hukum dia? Jadi anak kita kedak. Walau kita beli ke, kita orang bui ke, ataupun kita minta pharaoh anak orang ke, maka ada hukum yang sakut paut. Dan nak cerita juga dalam surah ni. Bela-belanya anak akak tu tak jadi anak kita. Tak boleh makan saka kita, tak jadi anak kita, dan tak boleh kita nak bahasa kepada kita. Nak buat bain kita tak boleh. Misal itu pharaoh seorang nama Abdullah, nah kita nama Muhammad, kita nak kata Abdullah bin Muhammad tak boleh. Kena bencik dia lah. Nah, kita dok kata lah tu satu benda yang dilarang oleh syarak. Kena bencik dia situ, kena royak lah cik dia orang lain, bukan kita. Ni kadang-kadang susuk. Nah, susuk dengan siapa anak tu tak tahu. Nah, anak kak kita tu tak tahu kata pok dia siapa. Pas susuk pun dia pecah juga ke. Tak. Maka ini masalah anak kak. Kalau kita pera anak betina, duk jadi orang situ. Duk jadi seorang yang ajanabi dengan kita. Nah, supaya duk beriman dalam rumah dah lah. Nah, satu jadi maknanya tiap-tiap hari tu kita duk kena duk beringat sama. Muka dia tu orang suku sakat dengan kita, bukan adik-beradik kita. Kita kita ambil orang jauh mari pera. Lepas tu dia tu halal nikah dengan kita. Nah, lepas tu bila halal nikah, kita duk tengok dia duk gapo tu, semuanya bersakut paut dengan hukum ajanib lah, orang lain, ajanabiyah. Bagi tu nak buat gapo nak buat tolong buaya kita sakit gapo pun tak boleh. Anak pera tu nak buat tolong kalau jatuh tu rupa dengan biasa hukum orang lelaki sama lelaki lah. Kalau anak perempuan kita duk pera anak betina, ataupun kita orang betina duk pera anak jatuh, kita nak buat tolong, nak buat mudah kata nak buat tolong jaga kepala kita ke apa, susah lah kau. Padahal duduk di rumah dah. Ni satu masalah. Nah, lepas tu pergi lagi, tak boleh kita nak bahasa pada kita. Nak kata bank kita ke, duk mengaku anak kita ke. Dan anak akak kata kata anak akak sudahlah. Kalau waktu ni anak kawan ni, ya Allah, anak seorang ni enggak. Tak boleh nak kata. Tak boleh nak bahasakan pada kita. Lepas tu, sako gapo pun, kau gapo, kau jauh lagi lah. Nah, wali nikah ke gapo, tak bahasa pada kita. Lepas pada terihan ni, lalu ditegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak dihormati dan dikasihi. Pada Nabi kita tu, kita kena hormat dan kita kena kasih. Nah, wajib kita kasih kepada Nabi dan wajib kita hormat kepada Nabi. Jangan hidup gapo buat main-main dengan Nabi. Ada. Ataupun kita tak kasih pada Nabi. Orang-orang atau ni hak sunnah Nabi ni, ajaran Nabi ni, tak boleh mari di dalam hati kita, tak boleh berasa dalam hati kita, winya royak lah, aku tak seturut, tak apa, aku tak ada nak peduli dengan dia. Berarti kita tak kasih lah ke Nabi. Dia sebut kata mari pada Nabi, kita kena, hati kita tu selalu kena sambut selalu. Nah, bila hati kita sambut, di luar pun kita sambut jugalah. Kita buat, nak buat lah, sanggup nak buat lah, tapi kadar kuasa kita gerak taruh mana, waktu kembali pada iman kita lah.
Nah, kita kena hormat. Ada. Lepas tu cara hormatnya mengikut suruhan dia lah, mengikut aturan dia. Bukan hormat turut kita. Hormat turut perasaan kita, kadang-kadang Nabi tak setuju. Itu. Kita kasih pada Nabi, kita buat cara kita, kadang-kadang Nabi tak setuju, tak jadi kasih. Kita kena buat hak dia royak, suruh buatlah mana ke dia. Iaitu Nabi suruh ikut dia, suruh terima ajaran dia, kena banyak selawat pada dia. Selawat apa dia hantar mari dah. Suruh selawat belah ning pada dia. Tu kita hormat pada dia. Lama kita kasih ke dia, kita kita buat hak dia tak kena. Dua benda-benda haram, dua benda-benda makruh. Ada, dua benda-benda bid'ah ke apa. Jangan ukur dengan kita, kita kena ukur dengan hak dia. Kita kasih ke orang, kita kena buat hak dia kasih lah. Itu. Misal kita kasih ke dia mopok kita. Kita kena buat dia suka hati. Kalau nak sebuah makan, buat hak dia berakhir. Nah itu. Kalau nak sebuah kita kasih mopok. Lama mopok kita dia berakhir. Saya lemak dah. Saya lemak. Kita buat pak-pak dia. Dia tak boleh makan pedas dia. Kita lihat sikit sisi kita ni biar kadah lah kasih ke dia tu. We makan hak pedas-pedas ke dia. Kita lihat kita makan ni sedap sekali lihat kita. Tapi lihat dia tak kena benda tu. Kita kena buat hak dia kena. Begitu juga kita kasih kepada Nabi, kita buat hak Nabi suruh, hak Nabi kena, hak Nabi suka, maka itu tunjuk kata kita kasih kepada dia. Bukan kita nak buat pesan kita, mana buat bunga sirih, bayar kami dulu dah. Buat bunga sirih, buat kemih, buat apa. Gana ni, nak sambut Nabi, nak sambut kena kepada Nabi. Maka benda tu bukan hak Nabi kena. Walau kita buat bahasa kena pun, Nabi tak suka hatilah. Nonoknya lah no. Kita semaya sunat, kita baca Quran, kita banyak baca selawat pada dia. Nah, apa arahan Nabi kita sambut dengan puas hati dah, dengan suka hati. Maka inilah Nabi kasih. Kita kena buat biasa itu tanda kita kasih. Kasih kepada Nabi ni lebih pada kasih pada diri kita sendiri. Lebih pada kasih pada anak kita, lebih pada kasih kepada air sejuk masa kita dahaga lagi. Misalnya kita kering tekak sangat tu, orang-orang nampang kita dah. Boleh air sekering, air apa, kita kasih setengah mana ke air tu. Allah, berasa nak gak selalu dah. Maka kasih pada Nabi lebih pada tu. Kalau kita kasih ke Nabi sungguh, barulah sedap wa aman. Halawatul iman. Mari manislah dah wa aman. Tak lengah kita wa aman. Tak letih kita wa aman. Kerana apa? Kita kena hati dengan Nabi. Dan Nabi orang yang kita kasih. Kalau selagi dia wa aman duk berkiat, bergeliat tu, dalil kata kita tak mari kasih pada Nabi lah. Kalau kita kasih sungguh, lengah tak lengah. Nah, mengatuk tak rasa mengatuk. Nah itu. Orang kita buat satu benda kita suka hati, tak mengatuk nah. Pak cerah apa lagi? Pedih tekak apa lagi? Orang berdikir zaman dulu dah. Dikir zaman dulu tu pedih tekak lagi, bangun berdiri lengah lagi. Tapi dia sedap amalan tu. Kerana kena dengan hati dia. Dia tak rasa lengah. Begitu juga kita buat amal. Kalau kita kasih kepada Nabi, kasih kepada Allah Ta'ala, tak rasa penat. Nah, halawah. Halawah ni manis. Tengah malam tak khabar. Kerana kita buat tu, kena dengan Nabi suruh. Nah, bagi kita buat tu, apa? Tanda kita kasih kepada Nabi. Lapar nasi tak berasa lapar.
halawah. Mana kita buat? Gitu ke orang kasih pada Nabi. Semaya jemaah baca Quran gapo lepas selah apa nak wih sejuh ni. Kerana Nabi suka baca Quran. Nak baca selawat ni. Nah, 100 bangun semaya tahajud malam. Lepas semaya tahajud baca selawat baca apa. Khabar-khabar orang baik subuh. Tak ada puasa letih benar. Kerana apa? Kena dengan hak Nabi nak. Ada tanda dia kasih pada Nabi. Maka ada juga nak cerita dalam ni. Dalam surah ni. Ni baru muqaddimah ni baru duk royak belai-belai dah itu. Serta dipatuhi perintahnya oleh orang-orang yang beriman. Kita orang beriman ni kena patuh, kena taat perintah Nabi. Pendek kata tiap-tiap perkara hak kita nak buat tu lebih-lebih lagi hak bersangkut dengan Nabi. Nabi kena ke Nabi tak kena? Kena soal situ lalu. Hak aku buat ni kalau Nabi mari. Kalau Nabi mari di tempat ni. Nabi kena ke tak aku buat ni? Kalau Nabi mari, Nabi suka dia kita buat turut hak dia. Tu berarti kita patuh dia. Tapi kita buat ni duk menusuk-menusuk. Takut Nabi tahu. Ataupun takut orang hak tahu kasih ke Nabi tahu. Kata kita buat ni kena ke tak kena. Maka berarti kita bukan patuh pada Nabi lah. Bukan kasih dak. Kita buat benda hak dia tak kasih. Kita curi-curi buat orang panggil. Maka tak ada amalan dalam agama Islam hak pasal curi-curi, pasal sulit-sulit, pasal menusuk-menusuk tu tak ada. Kerana semua amalan tu cerah. Zahir malah siar supaya malah supaya siar. Nabi mati, Nabi wafat tu semua tu cerah belaka dah. Tak ada orang pasal menusuk. Kalau menusuk kita kalau nanti tengah malam. Kalau nanti takut orang tu tahu, takut orang ni tahu. Bukan seteru lah, bukan seteru. Takut seteru tahu tu suku lah. Ni sama umat Nabi dah ni. Kita buat tu, kita berasa benda ni disetujui oleh Nabi. Kalau Nabi mari, kalau Nabi tengok, kena ke tak kita buat. Semaya kita tahu, Nabi pesan dah. Nak wafat Nabi, yatasallu kama ra'aitumuni usalli. Semaya olehmu supaya dengan aku semaya. Lepas tu puya kita semaya, ni kena dak dengan Nabi ni. Berarti kita tak patuh. Nabi buat tak ada buat Allah ni, kita pergi buat Allah tu. Berarti kita tak patuh pada Nabi. Ni tak payah kali. Tapi boleh kitanya kita buat kasih kepada Nabi tapi kita buat pesan hak kita nak. Tak ada paling tengok lek Nabi ni dak. Ni tak kena. Kita rasa kita setujulah ni. Nabi setuju tak setuju ikut dia. Bukan kasih pak tu. Kalau kita kerana Nabi supaya kita banding sama kita, dengan mak pak kita, dengan ketua kita. Kita buat satu benda nak bagi ketua kita kena tapi menusuk ke ketua. Takut ketua tengok murih dia. Tapi kita buat tu tujuan nak bagi kena. Maka tak ada. Begitu juga dengan Nabi kita buat hak nyata-nyata. Hak dia berbaris kena, hak berbaris nyata-nyata. Kalau hak sulit-sulit, hak pelik-pelik tu tak ada dalam agama macam tu. Tu dia dah. Kita kena patuhlah serta dipatuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang yang beriman. Patuh kepada Nabi ni lebih daripada diri. Lebih daripada patuh diri. Walau mana patuh diri supaya kita duk tidur turut diri kitanya tak saya bangunlah. Itu hujan-hujan bahasa duk dalam kain selimut. Masa tak saya bangun turut nafsu kita. Tapi tak boleh. Orang baik kata as-salatu khairun minan naum. Semaya lebih baik pada tidur. Semaya ni diperintah oleh Rasulullah. Semaya jemaah subuh ni besar fadilah. Nabi royak. Jom buat belia, buat kain selimut, pergi semaya.
Gi semaya. Ani orang panggil lebih pada diri. Kalau hak kita pelebih diri, mau tidur sedap lebih pada tidur, lebih pada semaya, gi semaya sejuk lagi, berarti kita pelebih diri kita daripada ajaran Nabi. Dah. Tuan apa? Orang beriman itu dia patuh kepada Rasulullah lebih daripada diri dan kemauan mereka sendiri. Nah, kanak mereka sendiri, nafsu mereka sendiri. Kalau duk makan, misal duk makan, duk ramah, bos apa punya semaya? Kita jauh. Nah, makan bahasa lebih-lebih dah lah, makan kenyat dah tu. Kalau lapar kerak-kerak tu Nabi pun besar, dia bukan suruh susah kita, makan dulu. Lepas tu pakat semaya semula. Masuk waktu dah semaya. Dah puak kita ni dah ada hidayah dah. Dia suruh makan dulu. Mana ni dalil kata Nabi dia perintah apa-apa tu bukan memberati kita tak. Dan makruh kita pergi kalau kita duk lapar benar, hidayah duk depan dah, pergi semaya begitu tu. Tak begitu. Tapi kalau kita hok kenyang tu tak ada gapo lah. Begitu punya buka puasa ya suruh buka puasa dulu baru semaya lah itu. Tapi kita baru buka tu weh. Apa dekat nak habis ngorek. Kadang-kadang habis ngorek kata lepas so lepas tu salah lagi kita dah. Dah. Ini kita kena kasih ke Nabi lebih pada diri dan kemauan mereka sendiri. Dan isteri-isteri baginda hendaklah dihormati. Nah, isteri Nabi pun kita kena hormat. Kena hormat juga. Nah, bila sebut isteri Nabi, jangan kita duk tuduh tak molek, jangan kita duk sengkau tak molek. Bahkan kena doa ke dia nah. Wa azwajihi wa zurriyatihi, dan ada dalam selawat tu ada sebut juga isteri dia dan zuriat dia. Tak serupa dengan orang munafik tu, dia duk tuduh walau isteri Nabi tak isteri Nabi, dia tak ada hormat rasa. Ni menyalahi fuq Syiah tu. Nah, isteri Nabi tu dia gapo, dia maki, dia tuduh, dia gapo. Dan isteri-isteri baginda hendaklah dihormati sebagai ibu sendiri. Nah, serupa dengan ibu. Ini digelarkan segala isteri Nabi itu ummahatul mu'minin. Nah, ibu orang mukmin. Hari nikah dengan lain daripada Nabi. Bila jadi isteri Nabi dah, nah, Nabi wafat dah, tak ada dah dia berkahwin dengan orang lain dah. Kerana hormat sebagai ibu dia. Sebagai ibu orang mukmin. Dan dalam surah ni nak cerita mengenai soal harta pusaka. Harta pusaka dah tak nak sebut sini. Dalam surah dulu-dulu pun ada dah. Di sini dah juga nak sebut. Ditegaskan bahawa yang berhak mewarisi, yang ni hak makan pusaka tu hanyalah kerabat sendiri. Nah, adik-beradik sendiri saja boleh makan pusaka. Mak, pak, anak. Ni pakai cerak. Mati pak, mati mak. Ada mak tu boleh makan. Itu apa? Anak boleh makan cerak. Mati bini, tu laki boleh makan cerak. Mati tu laki, bini boleh makan cerak. Ada orang ni kerabat hak cerak boleh makan. Adapun saudara tu, kena tilik dah lah. Pak saudara ke, mak saudara ke, tu kena kira dah. Ada dah dinai dia tu ada. Kalau ada dinai, tak boleh makan. Kalau tak ada dinai, boleh. Tapi pak ni, mak, pak, tu laki, isteri, ada anak, maka hak ni pakai tak ada dinai dah. Maka boleh cerai dah. Ni orang panggil kata kerabat kita dah. Kerabat hak paling hampir sekali. Maka orang berhak mewarisi ini ialah kerabat sendiri. Mewarisi ini lepas pada seorang mati, tinggal harta, kerabat ni makan.
Orang lain tak boleh dah. Kalau orang lain tu kena belum pada mati, kita nak bui, kita nak hadiah, kita nak jual, nak gapo boleh lah. Dia mati dah, kerabat lah yang mewarisi. Sedang orang-orang yang tidak ada pertalian kerabat, orang lain yang tak ada bersakut paut dengan adik-beradik, maka mereka tidak berhak mewarisi. Supaya dengan anak Fero tak ni. Nah, supaya dengan anak Fero tak ni, dia bukan daripada kerabat dia tak boleh masuk dalam orang makan bersaka. Kalau nak wi ke wi suku lah. Bagi-bagi bersaka, dia ni duk Fero. Datuk tu duk Fero juga. Dia wi suku lah. Nah, tapi nak masuk dalam waris tu tak boleh lah. Kecuali jika hendak diberi kepada orang yang tidak bertali kerabat sesuatu dengan mana-mana jalan yang dibenarkan oleh agama. Kalau nak wi juga cara lain lah, bukan cara waris dah. Apa dah? Bukan cara waris. Berilah nak beri dah, kita wi dulu. Ataupun puak waris ni nak bui ke dia. Benarlah, agama benarlah tu. Nah, tak apa. Tapi nak makan dengan cara waris tu tak boleh. Orang tu tak boleh dia. Tengok dalam tabian dia, kubur dapur dia, anak dia, kita kena bui ke dia gitu ni. Tak boleh masuk dalam waris tu tak boleh. Maka kalau kita bui pesan sana, pesan jalan yang dibenar oleh agama, jalan lain daripada waris, maka ia demikian dibolehkan. Apa ada? Boleh lah, tak ada gapo lah. Mereka kata kalau kita Fero orang, kena wi suku lah, wi dulu lah. So, dan yang keduanya, kena bahagi dulu waris bagi siap sudah. Patu lah anak kita pakat cabut sekeping sore wi ke dia. Nah, suku lah. Waris wi ke dia tu tak apalah. Tapi kita nak masuk dalam nama orang makan saka tu tak boleh. Nampak tak? Nah, ada juga nak cerita dah ni. Kita ngaji gi khatam tu. Tu royak belai-belai ni takut gi klaim. Nah, takut tinggal dah, takut gapo orang main mukaddimah je. Panah dah orang gapo susung tafsir gapo ni. Nawi kita tu berasa gemar dan berasa menyakut dengan pengajian kita. Pisahlah demo nawi kita tu. Nah, nawi kita berakhir nawi makan sedap. Bawel lagi, lada lagi. Tapi untuk saya makan. Nah itu. Tak makan. Untuk saya makan tak makan dah. Ngah tak makan tu lah. Orang juga nawi makan supaya orang gula dapur tu. Sungguhnya dah sisi tangi baju gula tu peluh yang mandi nak buah ni garai banyak mana bosai banyak mana nawi orang makan tu sedap bokek puak makan ni makan juga sedap lah gula hari ni sedap lah. Tapi hak tak makan situ. Begitu juga pengajian kita dalam agama iman kita apa subhanallah lah. Nah ulama tu pisahlah jadi kita tu berasa sedap gembira, suka hati ke apa, dia royak dah belai-belai. Royak belai-belai ni orang panggil muqaddimah. Kalau royak akhir sudah, royak sekali lagi orang panggil khulasah. Nah, kesimpulan ni royak belai. Kalau duduk tengah-tengah royak tu, tu tafsir ataupun sarah dia lah. Royak dah sekali. Nah, lepas tu tambah royak lagi. Ada juga kitab tafsir dia ataupun hasyiah dia, sarah dia. Mula-mula tafsir, lepas ada tafsir, sarah dia lagi, kalau lebih panjang lagi. Lepas tu hasyiah dia lagi. Ni cara susun dalam pengajian kita. Kemudian diterangkan perahal isteri-isteri Nabi. Oleh kerana dalam surah ni juga nak kecek isteri Nabi, nak royak isteri-isteri Nabi. Oleh kerana kedudukan mereka amatlah tinggi.
Ada dah lah orang jadi isteri Nabi ni, orang ni tak disentuh oleh api neraka, naudzubillah. Nah, tak disentuh dah. Siapa boleh tepuh dengan Nabi tu pun kulit dia tak disentuh oleh seksa dah di akhirat. Begitu sahabat tu pisahlah Nabi boleh. Walau duduk dengan Nabi boleh, makan dengan Nabi boleh, tepuh dengan Nabi sehingga peluk Nabi, kerana kulit mana yang boleh tepuh dengan Nabi, maka lepaslah dia daripada seksa Allah di akhirat. Apatah lagi isteri-isteri Nabi. Nah, isteri-isteri Nabi. Baik ni kita kena hormat duduk ke dia tu amat tinggi. Dan tanggungjawab mereka amatlah berat. Orang jadi isteri Nabi ni, tanggungjawab dia pun berat. Dia kena royak hak agama, ambil daripada Nabi, dia kena royak ke orang lain lagi. Begitu setengah-setengah. Setengah-setengah hukum yang sakut paut dengan perempuan tu, Nabi suruh isteri dia sapa lagi kepada orang lain. Kerana kadang-kadang benda tu yang orang betina lebih nyata lagi yang nak royak hukum dah. Maka Nabi suruh isteri dia royak, suruh tanya, paling suruh tanya isteri dia. Dah. Kerana apa? Tugas dia nya, tanggungjawab dia tu amatlah berat. Orang jadi isteri Nabi. Dah. Riwayat hadis gamuk, hadis riwayat oleh Aisyah, oleh Hafsah, oleh gapo banyaklah. Nah, kerana nak menyampai hukum, nak menyampai agama juga. Habis itu dibenarkan kepada Nabi itu berkahwin lebih pada 4 dah. Kerana nak lengkap nak menyampaikan hukum. Nah, kalau rasa sore seolah kata kita fikir ke, tak ada kira lah, tak itu. Lalu tu dilebihkan syarat benar ke dia, ada lebih pada 4. Dan tanggungjawab mereka amatlah berat berbanding dengan isteri-isteri orang-orang Islam yang lain. Kalau ukur dengan isteri-isteri orang Islam lain itu, isteri Nabi tanggungjawab lebih berat lagi. Ni ukur dengan orang hak Islam dah tu. Hak Islam hak gapo hak faham agama dah tu pun tak boleh nak ukur lagi. Maka Allah Taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda memberi mereka memilih salah satu daripada 2 jalan. Nah, tahu dah kata tugas bini Nabi ni berat. Tanggungjawabnya banyak. Urusannya bukan serupa dengan isteri-isteri orang lain. Nah, bukan serupa dengan isteri-isteri orang lain. Kalau gitu, dalam surah ni Allah Ta'ala perintah pada Nabi supaya baginda memberi mereka memilih salah satu daripada 2 jalan. Dah. Bila dah tanggungjawab banyak, tinggi, besar, berat, Nabi kita diperintah Allah Ta'ala suruh isteri Nabi tu pilihlah. Pilih ke mana? Kalau mereka mementingkan kemewahan dunia, maka cara demikian tidak sesuai dengan kehidupan Nabi dengan keadaan mereka sebagai isteri Nabi. Orang nak jadi isteri Nabi ni, Tuhan Nabi kita suruh royak ke bini, ke isteri dia, kata tugas tu berat. Bila tugas berat, nak sanggup ke tak nak jadi isteri Nabi? Nak sanggup ke tak? Kalaulah mereka tu berasa nak mementing kemewahan dunia, berasa tak mahu jadi isteri Nabi, susah jadi isteri Nabi, tanggungjawab, tak bebas. Tak bebas orang jadi. Maka cara demikian tidak sesuai dengan kehidupan Nabi dan dengan keadaan mereka sebagai isteri. Kalau dia tak sanggup orang ni,
tak patut jadi isteri Nabi. Orang nak jadi isteri Nabi, Nabi suruh pilih dah. Nak mewah dunia ke kena. Kena sanggup kerja bertanggungjawab sebagai isteri Nabi. Kalau rasa nak kemewahan dunia, kalau nak kemewahan dunia, maka cara demikian tidak sesuai dengan kehidupan Nabi dan dengan keadaan mereka sebagai isteri Nabi. Tak patut. Kalau duk nak jadi isteri Nabi tapi nak duk kilas siku, nak duk berjangan cara dia, tak boleh. Jangan jadi isteri Nabi lah. Nabi pilih Allah Ta'ala perintah suruh Nabi pilih kepada isteri. Dan kerana itu mereka akan diberi sagu hati dan diceraikan dengan cara yang baik. Ni hak jadi dah ni. Orang hak jadi dah. Bukan kata belum pada jadi itu tanya. Nah, hak belum pada jadi itu pun kena tahu dah. Jadi dah pun kalau duk jadi isteri Nabi ni penat. Nak pergi kau tu kau ni pun tak boleh. Lah itu. Kena pakai berjuru, kena kecek agama. Kalau itu Tuhan suruh tanya tengoklah. Kalau demo tu nak bebas dunia, nak seni dunia, silalah. Silalah, tak apa. Nah. Dak tu mana gapo? Kerana kehidupan Nabi tak sesuai dah dengan dia kehidupan dia tak sesuai dengan kedudukan Nabi. Dengan keadaan mereka sebagai isterinya. Dan kerana itu mereka akan diberi sagu hati. Nabi kata, Allah Ta'ala suruh kata, apa? Wilah sagu hati ke dia dan diceraikan dengan cara baik. Mana wi sagu hati ni? Wi bagi wi supaya kalau nak menikah tu panggil wi belanja tak itu? Wi belanja ke dia, wi mahal ke dia. Nak bercerai pun dia kena wi juga. Kita lah ni sebetulnya nak bercerai tu dalam edah lebih-lebih lagi tu kena nafkah ke dia, kena wi beras ke dia, makan minum. Duk dalam edah. Ni kita dah cerai, pakai tolak perak tak tahu gimana duk cari makan. Dalam edah tu duk dalam kewajipan kita lagi. Maka begitu juga Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, kalulah puak-puak isteri dia tu nak kesedapan dunia, suruh Nabi wilah sagu hati dan diceraikan dengan cara baik. Ni contoh lah kau ni. Nak bercerai tu kena bercerai dengan cara baik. Ni lepas bergomo baru cerai. Bukan bercerai baik dak. Nah itu. Kadang-kadang bekak kata. Kadang-kadang luka kata. Nak bercerai makan pun. Bukan biasa tu. Bercerai dengan baik. Nah, cerai dengan baik. Tak boleh ukad dah. Mula tu kira sama kita nak bercerai. Kira sama laki bini. Kira mari tak long tua dah. Panggil adik-beradik le tu, adik-beradik le ni. Hakaman min ahlihi, adik-beradik daripada ahli dia, ada ahli kita. Panggil sorak. Tak boleh lagi, tak tolong lagi. Maka kena bercerai dengan orang lain. Bercerai dah, kena nafkah, kena bayar, gapo bayar belanja dalam masa iddah. Bo sudah bercerai, kita kena beralih daripada rumah tu, dia kena duduk dalam rumah tempat bercerai. Kalau tak saya duduk situ, pergi bercerai di rumah lain lah. Nah, rumah dia cari rumah molek ke dia, pergi bercerai rumah lain. Sudah bercerai dah, kena wi sagu hati ke dia. Nah, ni hak wi. Gapo wi dia senang hati. Lepas tu kena nafkah. Beli beras, beli segundi. Edah dia 3 bulan lebih tu. Beli beras, beli segundi, beli ikan, beli lada, beli gapo, minyak gapo, cukup lengkap. Wi padai dalam masa edah. Kerana dalam masa edah tu, kita lagi bertanggungjawab. Ni wi panggil bercerai dengan balik. Nah, dalam Islam ni dia kena bercerai dengan baik. Contohnya, Allah Ta'ala perintah juga kepada Nabi, suruh tanya tengok. Kalau sanggup nak duduk dengan Nabi, maka kena sabarlah.
daripada kemewahan dunia. Nah, kalau tak sanggup nak kemewahan dunia juga, nak kesedapan dunia juga, maka Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, wilah sagu hati dan diceraikan dengan cara baik. Kalau pula mereka sedia hidup cara sederhana, tanya tengok. Isteri-isteri tu tanya tengok, dia suka tak apa hidup dengan sederhana. Kerana hidup Nabi ni kifafa, sederhana, padai-padai orang panggil. Tak ada mewah Nabi nak kata. Rumah dia tu baik ya. Rumah dia tu tak ada luas sekali, hidup pun tak ada mewah, sederhana. Dan makan minum ke apa pun tak ada berturut-turut kenyai tu, tak ada. Kita kenyai dah ben kenyai. Lepas kenyai tu pun duk tak puas hati lagi, duk nak pergi lagi, tak ada. Tapi Nabi tu hidup sederhana, kifafa, padai-padai dah. Kalaulah pula mereka, yakni isteri tu sedia hidup secara sederhana, pertengahan, serta menurut jalan yang diredha oleh Allah Ta'ala, sanggup nak turut jalan yang diredha oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, Rasul Allah Ta'ala, serta mengutamakan nikmat kemewahan pada negeri akhirat. Tak ada kira, dunia tak ada kira. Duduk dengan sederhana dan nak keredaan Allah Ta'ala sudah, dan keredaan Rasul sudah. Hak nak lebihnya nak di akhirat, maka mereka akan beroleh balasan yang tidak ada bandingnya di akhirat. Maka boleh nak duduk jadi isteri Nabi, boleh. Boleh nak jadi isteri Nabi kalau sanggup nak duduk sederhana, nak kemewahan di akhirat, bukan nak di dunia. Dunia qada-qada tak apa, bolehlah orang ni nak jadi isteri Nabi. Ada. Apa awak isteri tu awak mongo, awak tak puas hati ke apa, bercerai dah. Tak itu, cerai dah. Dan hak tu semula dah. Nabi pergi Penang ke apa, tak sanggup mula. Ada. Tengoklah dalam kisah isteri Nabi. Ada. Hak sanggup minta semak cai nak jadi isteri Nabi. Ada. Bui diri dia. Wahabat nafsah. Dia bui diri dia. Tawar diri dia nak jadi isteri Nabi. Kerana dia nak kelebihan, belah susah payah kat mana-mana, tangguh berat kau tu kau ni pun tak apa. Asal boleh jadi isteri Nabi. Ada ya. Pahal di atas pahal orang. Supaya dengan masalah ni juga tak itu. Orang ada setengah orang tu, kamu duduk kena semaya bangun pagi, penipal lah baik ni. Tak mahu duduk dengan tok laki ni. Kari, ya bahasa ni, tak tahu pergi kau tu kau ni, kena kelubau, nak pergi sore tak boleh. Ya Allah. Dipersilakan. Hak dia, belanja nak bayar lah. Lepas tu, nak sagu-sagu hati, lah. Tak apa. Tapi kena dengan baik. Jangan duk balah kelahi. Ada setengah tak apa, walau orang tu keturunan tinggi. Duit orang biasa kaya, tapi duk pasang wa amal, pasang masjid, pasang baca Quran ni, suka hati seni. Yang sanggup. Tak apa. Pasang contoh semua tu berlaku pada Rasulullah tu. Hak Rasulullah duk ajak Allah Ta'ala duk royak kepada Nabi itu sebagai contoh pada kita. Sebagai contoh pada kita. Kerana Rasulullah tu adalah uswah. Semua tu kita kena ambil daripada Rasulullah. Agama tak ada hak mari ikut lain. Semua agama tu baik daripada Rasulullah semua. Kalau mari ikut lain tu kira lah. Kalau kira apa kita duk kacau. Apa duk bahasa apa agama kira. Agama tu tak boleh kita nak buat. Tak ada siapa hak yang boleh cipta agama ataupun buat agama. Tengok dalam keadaan suami isteri dan keluarga ni,
Rasulullah duk berlaku pada Rasulullah tu sebagai contoh kepada umat. Sebagai contoh kepada umat. Cara nikah, cara berkahwin, cara bercerai, cara duduk rumah tangga ke apa semua. Tak. Dia mewah tak mewah tu dia kena tengok letok lelaki. Tak boleh bini nak kata, aku duk rumah mewah, atau main duduk sini tak mewah. Dia kena turut letok lelaki. Kadang-kadang bini tu duduk rumah darat je. Itu. Darat je. Tapi boleh tok lelaki apa semewah. Dia akan jadi mewah dia. Kalau untuk bini tu asal dia mewah sekali pun, tapi dia boleh mai pada tok lelaki dia tak ada mewah. Bak dia pasal mementingkan hak agama, kita kena turut. Itu lah. Hak turut asal tu, turut agama tu benarlah. Dan sebuah kedudukan ke apa tu kena turut ni. Turut keadaan tok lelaki dia. Kalau gitu, orang nak jadi isteri Nabi ni, orang jadi isteri Nabi ni, Tuhan royak pada Nabi, suruh royaklah kepada isteri tu, pilih. Kalau nak kemewahan dunia, nak sedap dunia, nak bebas, nak maka serahlah kepada Nabi. Dan lah sagu hati dia dan boleh nak becek. Dan kalau bahasa dia redha, nak hidup dengan cara sederhana, turut jalan di redha Allah Ta'ala. Dunia ni qada-qada apa tak apa dah. Hak anak-anaknya di akhirat, selamat akhirat, selamat gapo. Maka Allah Ta'ala akan wilah balasan kepada orang ni dengan tidak ada bandingnya lagi. Ada ummahatul mu'minin radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhunna. Ibu-ibu mukmin, isteri-isteri Nabi itu adalah ibu orang mukmin yang diredhakan oleh Allah Ta'ala belaka. Setelah itu Allah Ta'ala menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah. Keyakinan lagi kepada kita Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Walau kita dah tahu dah pun Rasulullah ni makna pesuruh Allah. Nabi Muhammad dia tak buat satu benda melainkan Allah Ta'ala suruh. Dia tak menyampai satu benda agama melainkan Allah Ta'ala wahyi pada dia. Rasulullah tu semua orang tahu, tapi nak faham gapo Rasulullah. Tu kadang-kadang setengah orang tu dia kata, hak ni Rasulullah tak royak kedah. Rasulullah tak royak kena kita dah ubuh dalam agama lagi. Muhammad ni orang amanah, orang tabligh, orang benar dalam menyampaikan hukum daripada Allah Ta'ala. Tu makna Rasulullah. Allah Ta'ala nak wisapa gapo pada kita manusia ni melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad menyampai, dia lah daripada Allah dan itulah agama. Kalau Nabi Muhammad tak ada menyampai, bukan Nabi Muhammad susu. Faham tak? Tak ada. Tu Rasulullah. Bukan Nabi Muhammad susu dan bukan Nabi Muhammad cacau dan bukan Nabi Muhammad terlupa dah. Allah tak ada suruh menyampai, dia tak menyampai. Faham tak? Jangan kita tak orang tanya tu kena ni nyata-nyata lah kilah-kilah tu kita tak sah. Gapo tak ada gapo lah kadang-kadang ni Nabi Muhammad siapa dak kata setengah ulama mari pada Nabi setengah tak ada tu tak apalah. Hak nyata-nyata hak kata tak ada mari pada Nabi, bukan Nabi Muhammad terlupa, bukan Nabi Muhammad malu. Dah juga setengah Nabi Muhammad malu nak royak hak ni. Lepas tu orang ke dia tolong royak ke dia, ambil hati dia. Bukan pasal tu. Kerana semua tu Rasulullah. Pas kita duduk pegang dah dalam sifat Nabi tu. Nabi seorang manusia yang bersifat dengan molek, akhlak gapo semua molek. Lepas tu sidik, benar. Benar ni makna dia tak kena langsung. Kalau Tuhan suruh buat, suruh menyampai, dia menyampai. Kalau Tuhan kata tak suruh menyampai, tak. Tuhan tak ada royak, dia pun tak royak. Kita kena tahqiq tu je, menyekik tu je tu.
benar sidik, amanah ni. Nah, tak ada sahabat hak Nabi Muhammad tak menyampai. Kalau hak Tuhan suruh menyampai. Apa tu kena hak ni tak ada biasa dengar barang Nabi daripada Nabi. Dalil kata bukan urusan hak Tuhan suruh menyampai dah. Begitu tak biasa dengar daripada Nabi. Tanya hadis tu, hadis ni Bukhari, Muslim, sejarah hadis ke apa semua, benar ni Nabi kita tak ada buat. Padahal bahasa cak kena buat. Tapi kena Nabi kita tak ada buat. Dalil kata hak Tuhan tak ada perintah suruh menyampai. Dan Nabi Muhammad apa? Tak buat contoh pada kita. Kerana bukan pada tu mana amanah Nabi. Tabligh tu semua dia menyampai. Tak ada tinggal. Ada setengah orang kata, "Oh ni Nabi Muhammad tak ada yang menyapa. Mati dulu." Tak. Hari Hijjatul Wada tu suruh naik saksi lah. Orang ada suruh naik saksi lah. Kata dia ni sudah menyampai habis. Habis itu Tuhan pun tu ayat mekuat lagi. Hari ni sudah sempurna dah. Nabi Muhammad menyampai pun sudah sempurna. Dan hukum Tuhan pun sudah cukup. Agama pun sudah lengkap malai dah. Lepas tu Nabi kelik Madinah, Nabi royak lagi. Aku menyapa agama ni maksud dia lah dah. Cerah. Ceng dah. Hak suruh buat, hak larang buat, larang buat. Royak cerah kan. Cerai. Malai supaya ngasih. Supaya ngasih. Tu mana Rasulullah. Hak kita dah kata Muhammad Rasulullah. Lafaz tu semua orang kata lah. Tapi nak kita tu tahqiq ke siapa Allah tu. Lepas tu fatanah. Nah, fatanah tu cidik. Nah, semua nabi-nabi para anbiya tu cidik. Cidik bukan siapa tangguh menipu. Nah, bukan siapa tangguh menipu. Ni kita arif cidik tu pandai tipu orang. Ke dia agama lah tu. Itu. Nak makan barang orang tipu. Cidik tu bukan cidik tu penipu tu. Kita tak arif tak kena. Nah, cidik ni mana dia royak gapo orang faham. Nah, orang tak gapo alasai gapo semua hujah gapo dah diterima oleh orang daripada cidik para anbiya. Tak ada kata Nabi tu ikut orang nak ikut orang nak pusing tu. Serta menjadi kesudahan Nabi-Nabi seluruhnya. Nabi Muhammad ni sudah. Tak ada dah orang jadi Nabi lepas ada Nabi Muhammad. Nabi hak Tuhan, Rasul hak Tuhan tak ada dah lepas Nabi Muhammad. Tapi ada juga orang mengaku. Hak tu mengaku pelang ni lah. Daripada syaitan lah. Daripada syaitan dia lah. Mengaku. Banyak ada mengaku lepas ada Nabi Muhammad. Hak timbulnya Musailamatul Kazzab. Nah, Musailamah Al-Kazzab. Apa? Siapa masa Abu Bakar tu Abu Bakar perak. Lepas tu kedia ni pada ngaku jadi nabi, terima wahyi dari langit. Apa? Wakil langit ni apa? Di Malaysia ni. Mati dah dia. Dah. Apa panggil? Kuping ni. Ayah pai ni. Dia ni wakil tu dia nak wahai langit dia tak tahulah. Maka mengaku jadi nabi. Ada situ sini apa. Dia orang ni dia tak faham agama, walau dia tu kasih ke agama. Hangga siapa dia anggap diri dia sendiri jadi wali, padahal dia bukan wali. Jadi nabi padahal bukan nabi. Kerana mari syaitan dia hasut, dia tak cara. Bahawa orang nak mengaku jadi Nabi ni, dia kena orang molek-molek. Orang berjuru lah, tak itu? Kalau duk lobe minum ngesak, datang mengaku jadi Nabi. Siapa nak iktiraf? Dia kena orang berjuru, wa'ama, mengatik banyak dah. Saya temai ukuk situ. Hingga siapa dia mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi wali. Dah. Begitu, begini banyak bahasa. Tapi, kita orang Islam ni, bila sebut kata Nabi Muhammad, dialah menjadi kesudahan Nabi seluruhnya. Bahasa Arab kata khatamun nabiyyin. Ya, khatamun nabiyyin. Kesudahan segala nabi-nabi. Tak ada dah nabi, yakni nabi yang akhir sekali dah.
Ya, Nabi hak akhir sekali dah. Tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Oh ni wajib ni, akidah kita ni. Pegai kejap mana, alih kata, buat apa ke dia? Haruh tu, bagi Tuhan nak tak Nabi pula. Walau haruh pun, sudah janji dah daripada Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad sudah hai para anbiya. Bila janji Tuhan, nyata gitulah. Jangan dia buat longgar pula, lama buat haruh benda ni. Cuma hari Nabi lain pun tak tahu. Tak boleh kata lah. Kerana janji Allah SWT. Ni Rasulullah ni. Ni makna Rasulullah kita duk mengucap Muhammadun Rasulullah. Kita kata tu alhamdulillah dah lah, la ilaha illallah bak Tuhan ni. Rasulullah ni bak kerasulan. Tapi arti Rasul, sifat Rasul tu kita tak sakau. Kadang-kadang dia tak puas hati dengan Rasul, boridah. Rasul ajar tu tak puas hati, fahamlah kita. Tak Rasulullah, tak ada Rasulullah orang macam tu. Kalau kita rasa Nabi Muhammad ni royak tak habis lagi ni. Nabi Muhammad, kalau nabi-nabi ada dia kena ni balah ni. Tak ada Rasulullah. Dan Rasulullah di mana sudah lengkap siada. Bagaimana? Pas kita nak tahu tara mana? Mengaji Quran, mengaji hadis Nabi, kita akan tahulah. Nah, kalau tak situ, kata sajalah. Bawa siapa pun ya. Kalau bak tauhid, dia minta lain pada Allah Ta'ala. Kalau bak Rasulullah, dia tak puas hati dengan hukum Rasulullah. Dia rasa tak cukup, dia rasa tak genap. Dia rasa kurang, dia rasa lebih. Kurang kalau rasa tak genap, menambah. Itu menunjuk kata kita tak tahqiq dengan Rasulullah. Nah, dengan sifat-sifat Rasulullah. Ini sebagai muqaddimah suratul Ahzab. Nah, insya-Allah esok kita akan masuk di awal ayat daripada suratul Ahzab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wi sihat tubuh badan kita dan wi hilang segala halangan apa, kita boleh mengaji dengan sempurna dan minta Allah Ta'ala buka hidayah pada kita boleh faham dan amal dengan apa yang ada tercatat di dalam Al-Quran Al-Karim. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.